Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi untuk sama-sama kita sambung pelajaran kita, iaitu Sirah Darjah 2. Baiklah, pada hari ini kita akan sambung kisah tentang keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika sebelum ini saya telah pun ceritakan tentang perkahwinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan isteri pertama baginda, iaitu Siti Khadijah, dan pada hari ini kita akan masuk lagi subtopik yang baru, iaitu tentang isteri-isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa isteri-isteri? Okey, untuk pengetahuan semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai 11 orang isteri dan juga 2 orang hamba. 11 orang isteri dan 2 orang hamba. Ini adalah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad seorang sahaja. Nabi Muhammad seorang je yang boleh kahwin lebih daripada 4. Dan lelaki Muslim biasa hanya limited 4 orang sahaja. Jadi jangan nak ngada-ngada kata awak pun boleh kahwin lebih daripada 4. Ini hanyalah keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Tetapi walaupun Nabi Muhammad diberikan kelebihan untuk kahwin lebih daripada 4, Nabi Muhammad tak pernah kahwin lagi selama baginda bersama dengan Siti Khadijah. Baginda kahwin lagi selepas Siti Khadijah meninggal dunia. Baiklah, kita akan pelajari setiap nama isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, isteri baginda yang pertama adalah Siti Khadijah binti Khuwailid. Siti Khadijah seperti mana yang telah kita ketahui merupakan seorang yang sangat kaya, seorang hartawan, seorang entrepreneur, peniaga, bangsawan yang banyak duit. Okey, setelah berkahwin dengan Nabi Muhammad, Siti Khadijah merupakan wanita yang sentiasa berada dengan Nabi Muhammad. Tak kisahlah Nabi Muhammad dalam keadaan senang ataupun susah, Siti Khadijah lah yang sentiasa membantu Nabi Muhammad menyebarkan dakwah, sehingga kan Siti Khadijah menginfakkan seluruh harta dia untuk membantu Nabi Muhammad dalam menyampaikan dakwah. Baiklah, Siti Khadijah wafat pada tahun ke-10 kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah isteri pertama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah ini adalah balu kepada Ubaidah bin Al-Harithah. Apa yang dimaksudkan dengan balu? Balu ini adalah seorang wanita yang kehilangan suami dia. Okey, jadi Zainab ni adalah balu kepada Ubaidah bin Al-Harithah yang syahid dalam perang Uhud. Jadi Ubaidah ini adalah seorang tentera Islam yang mengikuti perang Uhud, dan ketika perang Uhud ini Ubaidah telah pun syahid, telah gugur di medan perang, dan Nabi Muhammad mengambil Zainab sebagai isteri baginda. Baiklah, yang ketiga adalah Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah ini adalah balu kepada As-Sakran bin Amru. As-Sakran bin Amru. As-Sakran bin Amru ini juga telah gugur, telah wafat pada tahun 54 Hijrah. Jadi baginda berkahwin dengan Saudah bin Zam'ah setelah Sakran ini meninggal dunia. Yang keempat adalah Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah binti Abu Bakar. Okey, Aisyah binti Abu Bakar ini adalah anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Anak kepada Sayyidina Abu Bakar, dan Aisyah merupakan isteri Nabi Muhammad. Isteri Nabi Muhammad yang paling muda. Yang paling muda. Okey, jadi Aisyah mempunyai banyak ilmu pengetahuan yang sangat luas dalam agama Islam. Okey, Aisyah berkahwin dengan Nabi Muhammad ketika umur dia adalah 9 tahun. Okey, dan perkahwinan ini adalah salah satu cara bagi Abu Bakar untuk merapatkan lagi hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar yang berminat untuk menjadi
memperkahwinkan Aisyah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang kelima adalah Hafsah binti Umar bin Al-Khattab. Hafsah binti Umar bin Al-Khattab. Kalau tadi kita dengar nama Aisyah binti Abu Bakar, dan Aisyah merupakan anak kepada Sayyidina Abu Bakar, Hafsah binti Umar ini pula adalah anak kepada Umar Al-Khattab. Sama seperti Abu Bakar, Umar juga ingin menjalinkan pertalian yang rapat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hafsah merupakan balu kepada Hunais bin Huzaifah. Hunais bin Huzaifah yang gugur di medan perang Badar. Okey, Hafsah ini juga seorang balu yang kehilangan suaminya dalam peperangan Badar. Jadi Hafsah berkahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika umur beliau 18 tahun. Okay. Jadi pada zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, Hafsah ini telah diamanahkan oleh Umar. Okay, Hafsah ini telah diamanahkan oleh Umar untuk menjaga mushaf Al-Quran. Okay. Dan seterusnya, isteri Nabi Muhammad yang keenam adalah Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayyah. Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayyah. Beliau adalah balu Abdullah bin Abdul Asad. Balu kepada Abdullah bin Abdul Asad yang gugur di medan perang Uhud. Okey, beliau wafat pada tahun 59 Hijrah semasa pemerintahan Muawiyah, yakni selepas pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin. Okey. Dan isteri Nabi Muhammad yang ketujuh adalah Zainab binti Jahshi bin Riyab. Zainab binti Jahshi bin Riyab. Okey, beliau adalah sepupu Nabi Muhammad dan janda Zaid bin Harisah. Janda, perkataan janda dan juga balu mempunyai maksud yang sama, iaitu seorang wanita yang kehilangan suaminya. Jadi Zainab binti Jahshi ini adalah isteri pada Zaid bin Harisah yang merupakan anak angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selepas Zaid bin Harisah ini meninggal dunia, jadi Zainab binti Jahshi ini berkahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zainab binti Jahshi ini wafat ketika berumur 53 tahun semasa pemerintahan Umar bin Al-Khattab. Yang ke-8 adalah Juwairiyah binti Al-Harisah. Juwairiyah binti Al-Harisah. Beliau adalah anak perempuan kepada ketua Bani Mustalik. Anak perempuan kepada ketua Bani Mustalik. Balu kepada Masfa' bin Safwan Al-Mustaliki. Okey, jadi Juwairiyah ini juga seorang janda dan suaminya Masfa' bin Safwan meninggal dunia. Dan selepas itu beliau berkahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masfa' bin Safwan ini adalah seorang panglima perang dalam peperangan Mustalik. Okey, dan Juwairiyah ini wafat pada tahun 55 Hijrah selepas pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perkahwinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Juwairiyah adalah untuk menjaga hubungan. Yang ke-9 adalah Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan bin Harbi. Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan bin Harbi. Panjang sikit nama dia. Beliau ialah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu balu Ubaidullah bin Jahshi. Beliau mempunyai peribadi yang tinggi, lebih menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada bapanya sendiri sebelum bapanya memeluk Islam. Beliau wafat di Madinah pada tahun 44 Hijrah semasa pemerintahan saudaranya Muawiyah. Yang ke-10 ialah Sufyah binti Huyai bin Akhtab. Sufyah binti Huyai bin Akhtab. Sufyah adalah balu Kinanah. Sufyah adalah balu Kinanah bin Abi Al-Haqib. Beliau ialah anak perempuan kepada ketua Yahudi Bani Nadir di Khaybar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengahwini Sufyah
atas permintaan Sufyan yang meminta Nabi Muhammad SAW sendiri yang melindungi dirinya. Beliau wafat pada tahun 50 Hijrah semasa pemerintahan Muawiyah. Okey, dan isteri Nabi Muhammad yang ke-11 adalah Maimunah binti Al-Harith Al-Hilaliyah. Maimunah binti Al-Harith Al-Hilaliyah. Beliau ialah seorang perempuan janda, ibu saudara kepada Khalid bin Al-Walid. Beliau lebih dikenali dengan gelaran Ummu Masakin. Ummu Masakin. Beliau wafat di Saraf pada tahun 51 Hijrah. Dan tadi saya dah bagi tahu bahawa isteri Nabi Muhammad ada 11 dan Nabi Muhammad mempunyai 2 orang hamba. Hamba yang pertama bernama Mariyatul Qibtiyah. Mariyatul Qibtiyah. Mariyatul Qibtiyah ini merupakan seorang hamba perempuan yang dihadiahkan kepada Nabi Muhammad oleh Makukos. Maksud saya Makukos, Gubernur Rom Timur di Mesir. Berikutan pengiriman surat seruan Islam kepada gubernur tersebut. Jadi Nabi Muhammad menyampaikan surat kepada gubernur tersebut untuk memeluk Islam, dan gubernur tersebut yang bernama Makukos menghadiahkan seorang hamba kepada Nabi Muhammad yang bernama Mariyatul Qibtiyah. Okey. Baginda menerima hamba ini demi menjaga hubungan politik di antara kedua-dua buah negara. Dan yang hamba yang kedua bernama Raihanah Al-Qaraziyah. Raihanah Al-Qaraziyah. Beliau adalah hadiah daripada salah seorang isteri Nabi Muhammad yang bernama Zainab bin Jahsy. Bella, Raihanah adalah hadiah daripada Zainab bin Jahsy kepada Nabi Muhammad. Tetapi perkahwinan Nabi Muhammad bukan atas dasar hawa nafsu. Okey, perkahwinan Nabi Muhammad dengan semua isteri-isteri baginda ini bukan atas dasar hawa nafsu. Okay, kita tahu bahawa isteri Nabi Muhammad ada 11 orang dan baginda mempunyai 2 orang hamba. Okey, jadi ramai orang-orang kafir yang mengatakan bahawa Nabi Muhammad ini kahwin sebab nafsu. Okey, tapi sebenarnya tak. Nabi Muhammad berkahwin bukan atas dasar nafsu. Tetapi baginda berkahwin adalah kerana untuk membantu wanita-wanita ini yang telah kehilangan isterinya. Salah satu hujah kenapa kita kata Nabi Muhammad ini berkahwin bukan kerana nafsu adalah, yang pertama, isteri-isteri Nabi Muhammad yang baginda kahwini setelah kematian Siti Khadijah, kesemuanya adalah balu, kesemuanya adalah janda kecuali Aisyah binti Abu Bakar. Okey, daripada 10 orang isteri baginda selain daripada Siti Khadijah, kesemuanya adalah balu, iaitu wanita yang telah kehilangan suami, kecuali Aisyah binti Abu Bakar. Jadi di mana kita nak letak bahawa Nabi Muhammad berkahwin dengan kerana hawa nafsu? Kalau Nabi Muhammad kahwin kerana hawa nafsu, mesti baginda pilih wanita yang masih muda, wanita yang masih single, yang belum berkahwin. Jadi kenapa Nabi Muhammad berkahwin dengan wanita yang telah berkahwin? Kenapa Nabi Muhammad berkahwin dengan seorang janda? Ini kerana Nabi Muhammad berkahwin bukan kerana hawa nafsu, tetapi kerana ingin membantu wanita-wanita tersebut. Okey, alasan kenapa kita tak kata Nabi Muhammad berkahwin kerana hawa nafsu adalah yang pertama, Nabi Muhammad berkahwin adalah untuk melanjutkan keturunan dan mengatasi masalah kehidupan. Kita tahu kebanyakan daripada isteri-isteri Nabi Muhammad adalah balu yang suaminya meninggal di medan perang. Jadi Nabi Muhammad ini nak bantu meneruskan keturunan wanita ini tadi. Oleh sebab itu Nabi Muhammad berkahwin dengan wanita tersebut. Yang kedua, untuk memelihara keluarga yang telah Islam agar berada dalam suasana bertakwa kepada Allah. Jadi disebabkan wanita ini telah kehilangan suaminya, jadi Nabi Muhammad tak nak wanita ini hilang tempat bergantung. Okey, jadi Nabi Muhammad bawa dia menjadi isteri dan didik dia dalam suasana bertakwa kepada Allah, yakni dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah untuk menambahkan umat Islam, iaitu bertambah keluarga Islam menerusi perkahwinan. Yang keempat adalah untuk membantu isteri-isteri yang menghadapi masalah nafkah.
Okey, bila suami dah tak ada, jadi secara tidak langsung isteri-isteri ni tadi tak ada tempat untuk dapatkan nafkah tu. Jadi Nabi Muhammad berkahwin dengan mereka untuk membantu wanita-wanita ni tadi. Yang kelima, untuk memelihara semangat jihad agar setiap keluarga yang syahid dibela oleh kaum muslimin sendiri, di mana Nabi Muhammad sebagai contoh. Okey, jadi isteri-isteri yang tadi suaminya syahid, okey, Rasulullah tak nak isteri-isteri ni tadi mula menyalahkan, oh sebab peranglah suami aku mati, sebab peranglah suami aku syahid, sebab peranglah aku tak ada suami. Okey, jadi Rasulullah tak nak perkara ini berlaku. Oleh sebab itu Rasulullah nak dalam diri wanita yang kehilangan suami ini tadi, Rasulullah nak mereka tahu bahawa ada orang Islam, ada golongan-golongan muslimin yang akan bantu mereka ketika suami mereka dah tak ada. Dan Rasulullah adalah contoh yang contoh yang paling kita dapat lihat lah. Okey, yang kita dapat lihat. So Rasulullah nak tunjuk contoh kalau ada macam isteri-isteri yang kehilangan suami, jadi kita boleh bantu. Okey, jadi sampai sini saja kisah tentang isteri-isteri Nabi Muhammad. InsyaAllah kita akan masuk kepada anak-anak Nabi Muhammad SAW. Jadi tugasan yang perlu anda lakukan adalah sila hafalkan paling kurang 3 orang isteri Nabi serta ciri-ciri. Maksud ciri-ciri ni 3 orang isteri Nabi bangga kepada siapa, okey, dan pada tahun bila dia wafat. Okey, sekurang-kurangnya 3. Okey, dan sila tuliskan dan hafalkan. Okey, sekian saja video saya pada kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu dalam video yang akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.